Kita lakukan bersama demi masa depan anak cucu anda. Terima kasih doktor. Ini ada satu soalan lagi. Doktor, saya ingat ramai yang tak jelas tentang perkara doktor menyerahkan jawatan ini. Jadi kata rasa kehilangan, minta Dr. Mazli ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Okey, gini, ramai yang kata harapan tu Dr. Mazli kalau nak pejabat pendidikan, kenapa dulu letak jawatan mereka kena faham. Menteri kabinet dilantik oleh Perdana Menteri. Kuasa Perdana Menteri adalah melantik dan juga memecat ataupun menyuruh menteri meletakkan jawatan. Perdana Menteri tidak bersetuju dengan saya dalam banyak perkara. Antaranya beliau inginkan supaya pembelajaran sains dan matematik dalam Inggeris, matematik dan juga sains dalam bahasa Inggeris dilakukan segera. Melalui model yang pernah dilakukan awal tahun 2000 yang menerima tentangan dan gagal. Ya, betul. Saya kata U-turn balik kepada DPLI di waktu Mahyudin. Saya lihat ini semua patching. Ini semua perkara yang seperti menampal sana menampal sini tak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu perubahan holistik. Maka kita kemukakan new education model ataupun model pendidikan baru. Kita perlu bersabar sedikit saja demi memastikan perubahan itu tidak patching, perubahan holistik. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak setuju isu ITM. 5 sebab. Isu yang menyatakan bahawa tidak setuju saya gantikan Frog BLE dengan Google Classroom, yang mengatakan saya mengenakan bayaran ke atas syarikat yang meletakkan mereka punya tiang-tiang pencawang di sekolah. Saya minta mereka bayar sewa ikut harga pasaran. Beliau tidak bersetuju, dan beliau tidak bersetuju dengan keputusan saya untuk menamatkan kontrak syarikat tersebut yang memakan ratusan juta, walhal kita lakukan dengan Google Classroom nol open source dan banyak lagi open source yang lain dan juga ada beberapa isu yang beliau tidak bersetuju. Jadi apabila beliau tidak bersetuju sebagai seorang ketua, sebagai Perdana Menteri, apabila beliau mengatakan bahawa saya tidak towing the line, saya tidak menuruti perintahnya, dia minta saya serahkan jawatan. Jadi Tun Mahathir sebenarnya telah merenggut seorang pemimpin. Saya tak berani kata renggut, tetapi dia suruh saya serahkan jawatan, maka saya pun tulis surat balik. Betul. Satu hari nanti dalam autobiografi saya akan dedahkan surat tersebut, yang mana saya kata maka saya serahkan jawatan ini kepada Tun kerana ini eksekutif, ini merupakan kuasa eksekutif beliau dan melantik, memecat dan juga menyuruh letak jawatan. Dan fahamilah guru-guru, bukan saya letak jawatan kerana meninggalkan anda semua. Hati saya bersama dengan anda semua. Atau saya menjadi pembangkang, kita menjadi pembangkang yang bebas, dan hari ini bersama dengan seketika bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, saya tetap memperjuangkan anda semua di parlimen dan sebagainya. Saya bukan letakkan jawatan suka-suka kerana tekanan. Ada orang kata kerana tekanan isu Jawi. Tidak. Saya antara orang yang degil. Isu Jawi itu saya nanti Luman. Tunggu aku cakap habis dulu. Okey. Dia ni terburu nafsu. Okey. Siapa tu kawan nafsu sikit. Apa dia lupalah aku cakaplah. Apa pun? Saya bukan tinggalkan anda semua. Saya bukanlah sekerat jalan kerana tekanan isu Jawi, tekanan tak. Saya jenis degil. Bugis dengan hakar ni. Bos suruh sambung kontrak Wan Bestari pun saya tak buat. Sehingga kehilangan jawatan pun saya tak buat. Kerana saya masuk politik untuk perjuangkan rakyat. Saya masuk politik untuk mengangkat pendidikan rakyat. Saya masuk politik untuk selamatkan anak cucu anda semua. Tetapi bukan untuk saya menyambung kontrak dan sebagainya. Ya, kalau saya nak sakau, saya boleh sakau. Dan bukan kita tak tahu nak sakau. Kita lihat file seorang-seorang menteri yang sebelum saya. Kita tahu cara bagaimana mereka sakau. Tetapi kita menggadaikan masa depan negara. Jadi apa yang berlaku? Saya diminta oleh Perdana Menteri untuk berikan jawatan kepada beliau, dan sebab itu beliau menjadi Menteri Pendidikan kerana beliau merasakan beliau lebih tahu dan lebih mempunyai credibility. Dan bagi saya, di mana saya pun berada, masih ingat lagi ucapan terakhir ketika saya mengucapkan selamat tinggal kepada KPM, di mana pun saya berada, saya akan terus berkhidmat kepada negara, saya akan terus memperjuangkan pendidikan anak-anak anda semua dan juga anak cucu bangsa kita. Kembali kepada isu Jawi. Isu Jawi bukan perkara yang baru. Isu Jawi di dalam buku bahasa Melayu telah bermula di zaman UMNO Barisan Nasional, sewaktu timbalan menterinya adalah MCA. Dan MCA dan gerakan berada di dalam kabinet. Sama ada kabinet Najib, sama ada kabinet Najib lah pada waktu itu, dan menteri pendidikannya sama ada Mahyudin ataupun Mazhar Khalid. Dua-duanya timbalan menterinya MCA. Dan di dalam itu terdapat gerakan dan juga MIC. Di zaman kita ditimbulkan isu tersebut seolah-olah macam tak ada sebelum itu, seolah saya yang perkenalkan itu, dan lebih memburukkan lagi keadaan. Ada wujud golongan-golongan yang anti-Islam yang kaitkan. Dia kata Mazli nak bawa Islamisasi melalui Jawi dan sebagainya.
Saya pun tak tahu. Tulisan je kot, tak pernah ada orang tengok tulisan Jawi tulis halal itu terus masuk Islam kan, ataupun baca 3 muka surat terus masuk Islam. Tapi ialah suara-suara itu, dan suara-suara itu ada orang kata DAP, bukan. DAP yang setahu saya Lim Kit Tioni Ching tak mainkan peranan besar sangat. Lim Kit Siang sendiri mengatakan dia sendiri belajar Jawi waktu dalam penjara, dan kesannya dia kena bu di Johor. Yang bu siapa? Kerana ramai di antara masyarakat bukan Islam ini yang telah diracuni oleh MCA, oleh gerakan, oleh MIC tentang sentimen anti-Islam dan juga anti-Jawi. Saya ingat lagi di Penang Raya Tanjung Piai, mereka tulis dalam tulisan Mandarin menghina Jawi, tetapi itu tidak diketahui oleh orang Melayu. Itu papakan MCA. Tetapi lepas saja berubah kerajaan, kita lihat Wee Ka Siong masuk dalam kabinet, dan timbalan menteri pendidikan pun ada MCA, Jawi masih ada. Yang lebih menarik, terdapat NGO yang pro MCA, yang chauvinis ini, di zaman saya bikin kecoh di media Cina semua. Sekarang ni keluar kenyataan, oh kami tak ada masalah dengan Jawi. Tiba-tiba okey. Jadi ini semua isu politik. Isu Jawi merupakan isu politik yang dimainkan oleh BN, dan juga hari ini kita lihat gerakan demi untuk survival politik mereka. Ini tidak bertanggungjawab, tanpa mereka sedari bahawa apa yang mereka lakukan hari ini akan merenggang dan meretakkan hubungan keharmonian masyarakat itu sendiri. Peduli apa orang kata, Mazli, jalan terus, kami sentiasa menyokong. Sokong juga. Ramai saya lihat yang sokong kata kami sokong Dr. Mazli tapi kami tak sokong PH. Itu bening. Saya kata kalau tak sokong PH, Dr. Mazli tak boleh jadi Menteri Pendidikan semula. Betul. Kalau nak Dr. Mazli kembali ke KTM, tolong menangkan Pakatan Harapan. Ada kata oh Pakatan Harapan DAP, dan bukan. Pakatan Harapan ni ada 4 komponen. Kan? Ada PKR, ada Amanah, ada UPO dan juga DAP. Bukan DAP yang berkuasa semata-mata, dan pengurusinya pun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau jadi PM pun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kepada semua di luar sana, jika anda inginkan perubahan pada pendidikan, anda semua masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan perubahan pendidikan yang lebih baik untuk anak cucu anda sendiri, tolonglah kami undi Pakatan Harapan dan bantu kami sedarkan rakyat bahawa kita perlu berikan titik nokta kepada rasuah BN Barisan Nasional UMNO. Kita perlu berikan titik nokta kepada kerajaan gagal Perikatan Nasional. Kita bersama dengan Pakatan Harapan. Anda ingin masa depan pendidikan lebih baik untuk anak cucu, anda percaya dengan saya, anda ingin saya kembali kepada KPM, tolonglah undi Pakatan Harapan. Rayuan daripada saya kepada para guru, kepada para pendidik, ibu bapa yang inginkan perubahan pada pendidikan dan ingin memberikan titik nokta kepada zaman kegelapan pendidikan semenjak zaman BN. Anda yakin kepada saya, anda percaya kepada saya, berikan undi kepada Pakatan Harapan. Kita buat bersama, kita lakukan bersama demi masa depan anak cucu kita. Bukan kerana parti, bukan kerana saya, tapi untuk anak cucu anda semua. Oh ya, ini bunyi prinsip tak lebur, dah macam